أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Maksudnya, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, Kristian, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang beragama Yahudi atau Nasrani, Kristian. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawalah kemari keterangan-keterangan, dalil-dalil yang membuktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Bahkan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni Islam, mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya pada sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani Kristian pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka, maka Allah akan menghukum, mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Ayat ini mendedahkan kesombongan orang-orang Yahudi dan kesombongan orang-orang Kristian, sehingga mereka bercakap tak boleh masuk syurga mereka orang Yahudi. Kristian pula kata tak boleh masuk syurga mereka orang Kristian. Sama-sama berbangga dan diri masing-masing. Bahkan orang Yahudi pernah berkata, disebut dalam surah yang lain, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami orang Yahudi lah anak-anak Allah dan kekasihnya. Ini kata orang Yahudi. Siapa mereka anggap mereka anak Allah. Ini kesombongan mereka. Allah Ta'ala dedahkan perangai mereka. Memanglah dalam dunia ni semua mengaku dia betul mereka. Kita orang Islam kata kita betul. Yahudi betul. Kristian kata Kristian betul. Hindu kata Hindu betul. Buddha kata Buddha betul. Komunis kata komunis betul. Iblis pun kata dia betul. Tak ada yang mengaku dia tak betul, mengaku betul belaka. Termasuk Yahudi yang kafir, Kristian yang kafir, mengaku mereka betul. Allah Ta'ala berkata, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Angan-angan saja, bukan yang sebenar. Qul hatu burhanakum, sila bawa dalil-dalil kamu, bukti kamu sila bawa. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang yang sebenar, sila bawa bukti kamu, nyatakan dalil kamu. Buka kitab, buka Taurah, buka Injil. Dalam Taurah dan Injil ada menyebut akan zahir Nabi akhir zaman. Taurah pun sebut, Injil pun sebut zahir Nabi akhir zaman. Termasuk kitab video agama Hindu.
menyebut zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam kitab-kitab agama yang lain tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, bala, bahkan man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang Islam menyerah diri kepada Allah, ikut apa yang Allah turunkan, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan amal yang baik, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka ganjaran pahalanya di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Mereka yang masuk Islam benar-benar Islam. Dengan syarat dua perkara. Yang pertama, masuk Islam dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat amal kerana Allah Ta'ala. Semayang kerana Allah Ta'ala. Puasa kerana Allah Ta'ala. Apa saja kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ni sangat penting kerana Allah sahaja. Kerana Allah Ta'ala. Banyak kalangan kita ni duk jaga niat. Masuk tak niat zuhur. Masuk tak niat asar. Masuk tak niat. Masuk kerana Allah Ta'ala tu kita tak peduli. Di mana masalah masuk niat masa takbir itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kena ada dalam takbir. Ada ulama mengatakan tak ada dalam takbir pun tak apa. Ada ulama kata begitu. Ini khilaf ulama. Tak ada masalah. Jangan waswas. Tapi orang ni ada waswasnya. Kerana Allah ni semua ulama. Kerana Allah. Semayang kerana Allah. Puasa kerana Allah. Hak kerana Allah ni kita lupa. Duduk tu hak nak nitah tu. Hak tu duduk. Hak benar-benar khilaf ulama. Duduk baloh bak tu. Duduk baloh. Orang yang ada hadir niat dalam takbir, apa? Dia hadir niat dulu, tak apa. Ada ulama membenarkan. Jangan kita was-was dalam masalah ini. Kalau kita mampu dalam takbir lah. Tak mampu dulu sikit pun tak apa. Dia benarkan oleh para ulama. Ni tak boleh, tak sah. Baloh sama sendiri. Niat duduk kat mana. Hak kerana Allah Ta'ala tu, kita tak berdali. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membahaskan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Kita kena sedar. Hak duduk tu ilmu fiqh, ilmu syarah. Khilaf ulama dalam perkara ini. Yang pertama, amalan itu mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, amalan itu mesti menepati hukum syarah. Amalan menepati hukum syarah. Kalau semayang kena ada wudu. Kalau semayang ikut rukun-rukun semayang. Ada takbir, ada baca Fatihah, ada rukuk, ada sujud. Itu rukun-rukun semayang. Puasa, rukun-rukun puasa. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Haji yang Nabi ajar, puasa yang Nabi ajar. Ada orang untuk pakai semayang batin, itu Nabi dah ajar. Nabi dah ajar begitu. Puasa batin, Nabi dah ajar begitu. Menyalahi ajaran Nabi, ditolak amalan dia. Tak ikut Nabi, ngaji tawakal. Tak ikut Nabi. Jadi yang pertama mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua mesti menepati hukum syarah. Apa yang kita buat ni menepati cara yang Nabi ajar. Nabi ajar kalau haji kena pergi Mekah. Ada tawaf dia, ada sa'i dia, ada wukuf di Arafah dia. Itu yang Nabi buat. Ada orang tu pakai duduk kapal pakai niat gitu saja. Itu Nabi dah ajar gitu. Maka tak sah lah. Kalau duduk percaya kau tu jadi kafir lah. Dah ikut ajaran Nabi. Duduk berasa ke tinggi sangat. Tiba-tiba jadi kafir. Kerana tak ikut Nabi buat. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang buat satu amal, hak aku dah ajar, ditolak amalan itu. Amalan hak Nabi dah ajar, ditolak. Jadi banyak kita ikut Nabi dah ajar. Dengan apa dia? Kena orang hak ajar. Duduk pasal lebih sangat. Baca Fatihah apa tak betul. Mengajar ilmu batin, ilmu tak pakar. Ini kena tolak. Kita kena sedar ini sangat penting. Yang pertama ikhlas, yang kedua menepati hukum syarah. Ini sangat penting. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Kalau kita beramal secara Islam sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikut apa yang Nabi ajar, kita tidak takut bila mati. Bila mati tidak rasa takut. Dan tidak sedih meninggalkan keluarga bila kita mati. Kalau kita betul-betul ikut Islam. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang Yahudi, Nasara tak betul. Kristian tak betul. Kata Kristian, Yahudi tak betul. Balas sama-sama dia. Mengikut para ulama, diturunkan ayat ini bersempena orang Kristian Najran. Kristian Najran, dia mari ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu. Bila tengok orang Kristian Najran, padri-padri dan pengikut dia mari, orang Yahudi pun, Yahudi Madinah, temu dengan orang Kristian Najran ni, kata ke Kristian Najran, mu tak betul. Kristian pula kata Yahudi tak betul. Masing-masing kata tak betul, balas sama-sama dia. Dua-dua tu tak betul belaka. Tak betul belaka. Yahudi bertemu dengan Nabi, berhujah dengan Nabi. Tuan turun ayat Quran, ada yang masuk Islam, sikit yang masuk Islam, yang ikhlas. Kristian Najran, dia mari, Nabi mengatakan Nabi masjid Madinah. Nabi izinkan dia masuk masjid. Nabi izin orang Kristian Najran masuk masjid. Supaya mereka mendengar Islam. Kita hari ni kuat sangat Islam, tak benar orang kafir masuk masjid. Tak boleh mungkin duduk dua hala. Sebab bila dia nak tahu Islam. Jadi Nabi benar. Kristian Najran masuk ke masjid dan berhujah dengan Nabi. Berkenaan Tuhan, berkenaan Nabi Isa. Tuhan turun dengan ayat dalam surah Al-Imran dan surah yang lain untuk jawab Kristian Najran. Berkenaan Nabi Isa. Akhirnya dia degil. Lalu Nabi ajak mubahalah. Allah Ta'ala turunkan ayat mubahalah. Mubahalah ni Nabi panggil anak dia, Fatimah, panggil isteri dia, keluarga dia. Nabi ajak Kristian panggil anak beranak umur puakmu, kita mubahalah. Mubahalah ni minta Allah Ta'ala turunkan laknat pada siapa yang bohong ke kalangan kita. Lalu mereka kata, kami balik nak mikir dulu. Lalu mereka balik mesyuarat sesama mereka. Padri mereka kata, memang dia Nabi sungguh. Dia Nabi sungguh. Kalau kita ikut hak dia minta ni, tak ada baka, kita habis dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun laknat, binasa. Dah kita masuk Islam. Masuk Islam tak boleh juga. Tinggal hak datuk nenek kita. Kita ajak damai. Lalu mereka jumpa dengan Nabi, mereka tak sedia masuk Islam dan mereka berdamai. Orang Islam kena zakat, yang bukan Islam kena bayar jizyah. Bayar cukai pada kerajaan Islam. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Allah Ta'ala kata, wahum yatluna al-kitab. Padahal orang Yahudi ni baca kitab. Kristian juga baca kitab. Orang Yahudi baca kitab Taurah. Kristian baca kitab Injil dan Taurah. Dua-dua sekali. Orang Yahudi tak percaya pada Nabi Isa. Nabi Isa anak zina. Tuduh, fitnah terhadap Nabi Isa dan ibu dia, Maryam alaihi wassalam. Perempuan yang diuji oleh Allah Ta'ala untuk melahirkan Rasulnya Isa alaihi salam dalam keadaan tidak ada bapa. Malaikat Jibril meniupkan rohnya. Jibril ni tak ada laki dak puang. Nak zina macam mana malaikat laki dak puang dak? Ini kita kena sedar. Allah Ta'ala jadi Nabi Isa dengan kun fayakun. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Kekuasaan dia jadikan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu. Jadikan Hawa melalui dalam rusuk Nabi Adam. Tak ada ibunya. Tuhan jadikan Isa tak ada ayahnya. Untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi orang Yahudi tak percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk Nabi Isa bercakap pada masa dia masih bayi yang baru dilahirkan. Tunjuk mukjizat, tunjuk kekuasaan dia.
Patutnya mereka beriman. Tapi Yahudi tak beriman. Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Kristian pula tak beriman dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Kafir mereka dua-dua ni. Kita orang Islam beriman dengan Nabi Musa, Harun, beriman dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Semua Nabi-Nabi Bani Israel kita beriman kepadanya. Ini orang Islam. Mereka tidak percaya pada separuh Nabi tak percaya. Separuh kita percaya, separuh tak percaya. Kita orang Islam beriman dengan Nabi-Nabi, Taurah, Zabur dan Injil. Kita beriman. Tapi hukum-hukumnya kena bakal hukum Quran. Tuhan kata, Yahudi kata Kristian tak betul, Kristian kata Yahudi tak betul. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka baca kitab. Baca kitab Taurah dan kitab Injil. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Begitulah juga orang yang tak reti bercakap sama. Orang-orang kafir jahiliah Mekah juga bercakap sama. Mengatakan agama berhala adalah yang betul. Agama Yahudi Kristian tak betul. Masing-masing mengaku dia betul. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukum mereka kalangan mereka pada hari kiamat kelak. Hari kiamat barulah tahu. Dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, barulah tahu siapa betul siapa salah. Allah Ta'ala telah menjanjikan Islam yang betul. Kita kena percaya pada janji Allah dalam Al-Quran. Mereka tak percaya, tunggu hari kiamat. Kalau dia tunggu hari kiamat, Allah Ta'ala akan hukum apa-apa yang kamu berbalah di atas dunia ini. Tahu siapa betul siapa salah. Jadi pada hari kiamat tu nak minta balik ke dunia pula tak boleh dah. Keputusan kena buat atas dunia. Nak ikut Islam, ikut. Tambah ikut Islam, Allah. Sila. Hari kiamat akan jadi keputusan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Maksudnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut pada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan yang demikian akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Terdapat kekhilafan ulama dalam menafsirkan ayat ini. Faman azlamu mimman masajidallah. Siapa yang lebih zalim? Orang yang menghalang manusia masuk dalam masjid Allah. Masjid Allah ni masjid mana? Terdapat dua kaul. Kaul yang pertama, dimasukkan masjid ialah Baitul Maqdis. Apabila orang-orang Kristian tak membenarkan orang Yahudi, orang lain beribadat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini ada sakhrah, batu yang besar jadi kiblat umat zaman dulu sebelum kiblat Kaabah. Orang Kristian yang bermusuh dengan orang Yahudi menghalang orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi bila dia menang, dia halang orang Kristian. Mereka menghalang antara satu sama lain daripada masuk Masjid Aqsa. Ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan mereka. Bila Islam mereka
Islam tak paksa penganut agama lain beramal dengan agama mereka dalam keadaan berdakwah mengajak orang lain masuk Islam. Masuk Islam mestilah dengan hati yang ikhlas, bukan dengan paksa. Tak dipaksa penganut agama lain. Adapun penganut agama lain memaksa sesama mereka, termasuk mereka menghalang Masjid Aqsa dari digunakan oleh orang yang tidak sama dengan mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah. Apabila orang musyrikin menghalang Nabi SAW menunaikan umrah. Bahkan pada masa Nabi beribadat sebelum hijrah pun, mereka buat macam-macam sekatan. Sehingga terpaksalah orang Islam sembahyang secara bersembunyi. Allah Ta'ala mengatakan mereka lah yang paling zalim, menghalang orang daripada ingatkan Allah dan beribadat dalam masjid. Iaitulah kaum Quraisy yang menghalang Nabi. Khususnya bila Nabi dan sahabat-sahabatnya nak pergi umrah, mereka halang, tak pernah masuk. Lalu Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk berunding. Sayyidina Uthman ni orang yang lembut, bukan nak perang. Tiba-tiba Sayyidina Uthman ditahannya. Tak balik-balik Sayyidina Uthman. Lalu Nabi mengadakan Bai'atul Ridwan di bawah pokok di Hudaybiyah. Mengambil bai'ah sahabat-sahabat dia yang ada pada masa itu untuk berperang masuk Mekah, sama ada mati ataupun menang. Apabila mereka dapat tahu Nabi berbai'ah dengan sahabat, menyebabkan mereka takut. Lalu mereka hantar wakil berunding di meterai perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Allah Ta'ala menyepakkan mereka yang menghalang ni orang yang paling zalim, yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga menghalang manusia ayudkara fiha semua wa sa'a fi kharabiha, menghalang orang untuk sebut nama Allah dalam masjid dan berusaha untuk meruntuhkan masjid. Ini tepat dengan pada tentulah Bakhtanusar yang menyerang Baitul Maqdis, yang merobohkan Masjid Aqsa, meruntuhkan rumah ibadat. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sehingga nak masuk masjid dalam keadaan yang takut, tidak aman. Tidak aman. Dalam sejarah ni kita tengok ada juga kalangan yang menguasai masjid, tak benar orang lain masuk masjid. Masjid tempat yang bebas untuk orang beribadat, tak boleh halang orang. Ini adalah amalan yang umum. Allah Ta'ala mengatakan lahum fid dunya khizyun. Mereka yang kerja halang orang ke masjid ini, mereka ni akan mendapat kekecewaan di atas dunia. Hidupnya tak berkah, hidupnya tak ada pahala, hidup dalam dosa. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di hari akhirat menerima azab yang sangat besar, azab neraka. Oleh kerana itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila melihat seorang muda dikelilingi oleh orang ramai dalam masjid Kufah, orang ramai duduk keliling, Sayyidina Ali panggil budak muda tu, tanya beberapa soalan, dan dia boleh jawab soalan-soalan itu. Lalu Sayyidina Ali membenarkan dia bercakap dalam masjid. Pemuda itu Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang terkenal, menunjukkan bahawa kita tak boleh halang orang nak bercakap baik dalam masjid, kecuali mereka yang nyata melakukan sesuatu yang tak baik dalam masjid. Itu boleh dihalang. Kalau nyata orang tu bercakap betul, tak ada salah, jangan halang dia. Kecuali dia ganggu orang nak buat ibadat. Masa semayang dia nak mengajar juga orang nak semayang, itu tak boleh lah. Yang kata orang semayang. Orang nak semayang dia baca kuat.
Ngaji kuat-kuat. Orang duk tengah sembahyang. Itu tak boleh. Boleh larang dia. Kerana menghalang orang buat ibadat. Itu tak ada salah. Jadi ayat ni hendaklah dihurai dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi al-masyriq wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maksudnya, dan bagi Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diridai Allah. Sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik berkata, Allah ada mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala rupa keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berkata kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Bahagian yang pertama ayat yang dibaca ini, walillahil masyriq wal maghrib fa'inama atwalu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah kepunyaan timur dan barat. Di mana saja kamu berada, di sanalah kamu berhadap pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas, kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat ini menghiburkan Nabi SAW yang telah berhijrah ke Madinah pada masa mereka di Mekah. Mereka bersemayang dekat Kaabah dan kiblat mereka menghadap ke Kaabah mengikut satu riwayat. Ada riwayat mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis. Kaabah tak dihadap lagi. Terdapat kekhilafan ulama-ulama tafsir. Bila mereka pergi ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya bersembahyang menghadap ke arah Masjid Aqsa, Sakhrah Baitul Maqdis. Sama dengan mereka. Dan Nabi sangat mengharapkan supaya Allah Ta'ala menjadikan Kaabah yang dibina oleh Ibrahim sebagai kiblat. Lalu Allah menurunkan ayat yang memerintah supaya Nabi menghadap ke Kaabah. Setelah berlalu masa selama beberapa bulan menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang Yahudi mempermain-mainkan. Mayang apa begini, sekali ada sana ada sini. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah,
Di mana saja kamu berhadap, di sanalah kamu menyembah Allah. Allah Ta'ala tidak bertempat sebagaimana makhluknya. Di mana saja kamu hadap, kamu menyembah Allah Ta'ala. Ke timur, ke barat, ke kepunyaan Allah. Bukan makna kita menghadap ke Kaabah, kita sembah Kaabah. Menghadap Baitul Maqdis, sembah Baitul Maqdis. Tidak. Kita berbeza dengan penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala, dia ikut di mana tokong dia diusung, berhala di bawah, adab ke berhala tu. Kita orang Islam, kalau dirombak Kaabah tu bawa sini, tak boleh hadap sini, hadap ke sana juga. Di mana batu Kaabah sebagai tanda untuk menyatukan kita berhadap saja. Bukan menyembah batu Kaabah itu, tidak. Dalilnya, kalau Kaabah dirombak, batu dia dibawa di mana kat lain, tak boleh hadap ke batu tu, hadap ke tempat arah Kaabah itu. Menandakan kita menyembah Allah, bukan menyembah batu. Kaabah tu sebagai tanda syiar saja. Di mana saja kamu berhadap, kamu menyembah Allah. Allah Ta'ala Maha berkuasa, seluruh alam ni di bawah milik dia. Di mana saja kamu berhadap dengan Allah. Tak boleh sama Allah dengan makhluk. Makhluk ni ada duduk depan, duduk belakang. Allah Ta'ala yang maha besar. Kita tak mampu nak fikir kebesaran dia. Mengikut riwayat yang lain, ayat ini bersempena dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya bersembayang sunat. Bila sembayang sunat, tak perlu menghadap kiblat, boleh sembahyang atas kenderaan. Sembahyang atas unta, sembahyang atas kuda, sembahyang tengah berjalan. Di mana sembahyang sunat, tak apa, tak menghadap ke arah Kaabah. Tak menjadi masalah. Saya bawa kata sembahyang dengan isyarat rokok dan sujud. Bukan makna rokok sujud sampai tak nampak depan. Boleh buat. Ini jadi permainan juga kepada musuh. Di mana saja kamu berhadap, di situlah kamu berhadap Allah Ta'ala. Mengikut riwayat yang lain, Nabi dan sahabatnya satu malam berada di malam yang gelap gelita dalam satu musafir. Tak tahu arah kiblat. Lalu berijtihad. Duduk agak-agak kiblat ke arah yang dituju. Bila siang hari dia dapati kiblatnya salah. Maka mereka tak perlu qada sembahyang itu. Tak perlu qada. Allah Ta'ala turunkan ayat walillahi al-masyriq wal maghrib. Fa inma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah kepunyaan timur dan barat. Di mana saja kamu berada, di sana kamu berhadap Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha luas, lagi maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Tak ada beza jauh dan dekat di sisi Allah Ta'ala. Kita bercakap perlahan, cakap kuat, Allah Ta'ala dengar belakang, tak ada beza. Bahkan Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Ini kehebatan Allah Ta'ala yang tak terhingga. Di mana sangat kamu berhadap pada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu berzikir perlahan lebih afdal pada berzikir kuat-kuat. Berzikir perlahan. Ada setengah orang tu kuat tarekat lalu sampai beringgut. Itu tak betul cara begitu. Bahkan berzikir dengan perlahan lebih khusyuk. Kecuali dalam keadaan tertentu. Bang kena kuatlah bang. Takbir sembahyang intikhalat, supaya orang tahu pindah rukun ke rukun, itu tak apalah kuat. Ada tempat yang tertentu boleh kuat. Dalam keadaan biasa berzikir dengan lebih khusyuk, itu lebih baik. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin, termasuklah orang-orang Kristian, termasuk orang Yahudi, menganggap Allah Ta'ala mempunyai anak.
Orang Kristian kata Nabi Isa itu Tuhan anak. Ada Tuhan anak, Tuhan amak, Tuhan ayah. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tuhan tu satu tapi dalam tiga. Ini kataan yang mengarut. Mereka sendiri tak boleh nak tafsir. Mereka meletakkan Isa anak Tuhan. Itu bohong. Syirik. Orang Yahudi pula mereka menganggap mereka adalah anak-anak Allah. Uzair anak Allah. Itu sesat. Sama dengan musyrikin. Allah Ta'ala bukan bapa. Allah Ta'ala adalah Tuhan. Tuhan yang mencipta segala makhluknya. Bukan ayah yang melahirkan anaknya. Tuhan yang menjadikan semua alam. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan makhluknya. Hubungan Allah dengan makhluknya, hubungan Tuhan dengan hamba-Nya. Hubungan pencipta dengan yang dijadikan, yang diciptakan. Subhanah, maha suci Allah, dia bersama dengan makhluknya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bukan baginya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menjah diri pada Allah. Makhluk langit, makhluk bumi. Sama ada secara fitrah, secara sifat semula jadi. Semula jadi. Umpamanya pasang surut laut mengikut peredaran yang Allah Ta'ala tetapkan. Perjalanan angin ke timur, barat, utara dan selatan mengikut ketentuan Allah Ta'ala. Patuh. Awan yang mengandungi air yang banyak dalam awan itu, sehingga bila turun hujan boleh menenggelamkan negeri, bukan kampung. Banyaknya air itu tak jatuh. Tak jatuh air yang banyak duduk atas kepala kita, awan. Bila Allah Ta'ala suruh turun, baru turun. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana awan itu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala secara tabi'i. Maka itulah juga kita manusia yang ada akal, ada fikiran, boleh pilih, tunduk secara secara taklif, cara pilihan, kena patuh pada peraturan Allah Ta'ala, tunduk. Semuanya patuh pada Allah Ta'ala, taat. Semua makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tunduk kepadanya. Di mana hubungan makhluk dengan Tuhan bukan macam hubungan rakyat dengan kerajaan. Pekerja dengan majikan. Kita bukan pekerja Allah Ta'ala, bukan rakyat Allah Ta'ala. Kalau kita rakyat Allah Ta'ala, kita boleh kata tak setuju dengan Allah Ta'ala, macam tak setuju dengan kerajaan. Allah Ta'ala tak boleh begitu. Bukan pekerja dengan majikan, pegawai dengan tuan dia. Tak setuju dengan Allah Ta'ala, berhenti kerja dengan Allah Ta'ala. Boleh? Tak boleh. Kerana kita di bawah kekuasaan dia. Hubungan hamba dengan Tuhan, makhluk dengan penciptanya. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan, melainkan tunduk pada Allah Ta'ala. Kerana kita tak boleh keluar dari bumi Allah, tak boleh lari daripada langit Allah. Badi'us samawati wal ard, yang mencipta segala langit dan bumi dengan indah, dengan cantik. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, dipasak dengan bukit buka dengan gunung kanang, dijadikan cerung, jadikan lurah, jadikan padang. Ada tempat yang ada tumbuhan macam-macam jenis, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki dan menentukan cuaca yang sesuai bagi manusia dengan perintah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha hebat kekuasaannya, yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala membuat keputusan sesuatu perkara, dia nak jadikan sesuatu, cukup dia kata jadi selalu. Tak payah guna alat, tak payah guna apa. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Bila dia nak cipta sesuatu, jadi selalu. Allah Ta'ala boleh buat. Boleh buat.
segala makhluk dia. Tetapi bagi manusia, Allah Ta'ala uji manusia ini bersama dengan Islam. Allah Ta'ala boleh memenangkan Islam dalam sekelip mata. Boleh menang Islam sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala jadikan masa-masa yang lama. Nabi Nuh alaihi salam menghadapi 950 tahun baru melihat kemenangan itu. Banyak nabi-nabi tak sempat dengan kemenangan. Mati dulu. Ada nabi yang tak ada pengikut, disambung oleh orang lain. Setelah 1000 tahun baru berjaya perjuangan dia. Mengapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Mereka bersama dengan Islam ini ditindas, ditekan, susah, macam-macam. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri ganjaran di hari akhirat kelak. Kehidupannya sebenar, kehidupan di hari akhirat, bukan kehidupan dunia. Kita kena sedar Allah Ta'ala ni bila buat keputusan, dia perman jadi satu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala beri martabat kepada manusia, ketinggian kepada manusia. Ada manusia yang taat pada Allah Ta'ala mengatasi malaikat-malaikat di langit. Ada manusia yang lawan Allah Ta'ala lebih hina pada binatang. Begitu manusia ni. Dari Allah Ta'ala nak pilih manusia berbagai-bagai kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Bertakwa ni bukan mudah. Macam berjalan di jalan yang banyak duri. Kalau gaduh jalan, pijak duri. Kena cermat berjalan. Ini susahnya perjalanan hidup ini. Bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala lebih pada makhluk yang lain. Kalau mereka taat pada Allah Ta'ala. Dan kita kena sedar Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah Ta'ala Tuhan kita tu, idza qada amran, bila Allah Ta'ala membuat keputusan sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya bila dia berfirman jadi selalu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ini kita kena sedar. Oleh kerana itu kena sabar-sabar. Kena sabar-sabar, kita menjadi hamba yang sabar, hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.